Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum saya mulakan, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe dan like serta komen. Bagi yang belum, dipersilakan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang sudah join member, anda special di channel ini, kerana itu kita akan berikan anda baju t-shirt yang cantik di sebelah ini. Inilah baju t-shirt merchandise pertama yang kita keluarkan untuk channel The Twin TV. Kita akan berikan secara percuma kepada member-member yang terpilih dalam channel ini t-shirt yang cantik ini The Twin TV. Okey, bagi member yang bernama Nuing Runggom, saya tuliskan di sana Nuing Runggom, sila hubungi The Twin TV di Telegram, di Twitter, untuk saya dapat mendapatkan detail penghantaran untuk anda. Saya akan hantarkan baju t-shirt ini. Dan bagi anda yang inginkan baju ini secara percuma, join member. Saya akan berikan baju ini secara percuma The Twin TV. Cantik nih, design dia memang custom made, tidak ada di kedai. Kualiti kain dia pun cantik dan diberi percuma. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita terkini yang amat mengejutkan, ramai mungkin yang ingin mengetahui kenapa Noh Omar dipecat daripada UMNO. Dia bukan hanya digantung keahlian ini, tapi dipecat daripada UMNO. Inilah 16 tuduhan. 16 tuduhan sabotaj ketika PRU 15, punca Noh Omar dipecat. Penggantungan keahlian. Tan Sri. Ini bukan penggantungan ni. Penggantungan ke pemecatan? Okey, tak apalah, kita baca saja. Penggantungan keahlian Tan Sri Noh Omar dalam UMNO disebabkan 16 pertuduhan yang dihadapi bekas ahli Parlimen Tanjung Karang itu kerana telah mensabotaj parti pada pilihan raya PRU ke-15 yang lalu. Pengerusi Perhubungan UMNO Selangor iaitu Datuk Megat Zulkarnain Omardin berkata keputusan menggantung keahlian Noh bukannya disebabkan beliau tidak bersetuju dengan usul tidak mempertandingkan dua jawatan tertinggi parti yang dibawa dalam Perhimpunan Agung UMNO PAU 2022. Mengulas lanjut, beliau berkata antara tindakan sabotaj yang membabitkan soal calon yang ditampilkan untuk mewakili parti di kerusi Parlimen Tanjung Karang ketika PRU 15. Katanya yang mana kita tahu ada calon Datuk Habibah Muhammad Yusof dikemukakan parti dalam PRU lalu untuk mewakili BN Tanjung Karang. Jadi tuduhan itu terbukti, disemak, dikaji dan disiasat oleh lembaga disiplin. Perlu diingat calon bebas yang bertanding di Tanjung Karang adalah pegawai khas Noh Omar sendiri katanya. Jadi tak benar jika keputusan menggantung beliau dibuat. Lembaga disiplin berdasarkan beliau tidak bangun menyokong usul yang dibuat. Katanya pada satu sidang media di Menara Datuk On di sini pada hari ini. Megat Zulkarnain turut berkata Noh bagaimanapun masih boleh merayu memandangkan semua individu berpeluang untuk berbuat demikian. Katanya Noh ada buat kenyataan menyatakan bahawa beliau minta untuk dipecat. Walaupun pada peringkat awal digantung selama 6 tahun. Saya fikir mesyuarat bersetuju dengan permintaan dia. Itu apa yang dia nak. Dia minta dipecat dan akhirnya semua bersetuju dan masih ada peluang untuk membuat rayuan kalau dia nak, katanya. Terdahulu MKT UMNO yang dipengerusikan sendiri oleh Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memecat keahlian Noh selepas beliau mencabar Presiden ke UMNO itu supaya memecat keahliannya terus daripada parti. Berbanding keputusan MKT untuk menggantung keahliannya selama 6 tahun. Semalam, Ahmad Zahid memaklumkan akan ada pembersihan besar-besaran terhadap mereka yang memsabotaj parti dan calon pada PRU 15. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita sudah tahu keputusan yang telah pun dibuat oleh UMNO untuk memecat Khairi Jamaluddin daripada menjadi ahli UMNO. Begitu juga dengan Noh Omar dan beberapa yang lain juga telah dipecat, telah digantung keahlian daripada UMNO. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada anda semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, dipersilahkan tekan butang subscribe, like, share dan komen banyak-banyak. Bagi yang sudah join member, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah join member. Bagi yang belum join member, dipersilahkan untuk tekan butang join member, kerana kita akan memberikan anda t-shirt yang cantik ini bagi semua member yang terpilih. Yang bertuah, kita akan berikan t-shirt yang cantik ini dengan percuma. Okey, dengan itu ada seorang lagi member yang saya ingin minta detailnya. Sila PM di dalam Twitter rasmi The Twin TV ataupun di Telegram rasmi The Twin TV untuk members di dalam channel ini yang bernama, sebentar ya, saya confirm dulu siapakah yang baru saja terpilih untuk menerima goodies, souvenir, dan kali ini kita akan hantarkan t-shirt kepada member ini. Baik, kita minta kepada member di dalam channel ini yang bernama minta maaf line lambat sedikit. Okey. Pada penghantaran yang lalu kita telah menghantar kita telah cuba untuk menghubungi member yang bernama Mary Haimi David. Mary Haimi David yang sudah bersama-sama di dalam channel ini selama lebih kurang 11 bulan. Tapi terima kasihlah kerana sudah bersama-sama di dalam channel ini selama 11 bulan. Baik, kita untuk kali ini, untuk pengantaran yang kedua, untuk t-shirt yang cantik ini, kita mau hubungi Nuing Ronggom. Nuing Ronggom. Untuk Nuing Ronggom, sekali lagi Nuing Ronggom, N-U-I-N-G, Nuing R-U-N-G-G-O-M, Nuing Ronggom. 9 bulan dia bersama dengan channel ini dan kita minta supaya beliau dapat menghubungi Twin TV The Official untuk Telegram atau Twitter The Twin TV. Okey, baik. Okey, kita kembali kepada persoalan asas kita tadi. Setelah Khairi Jamaluddin dipecat daripada UMNO, PAS telah pun membuka pintu bagi Khairi Jamaluddin. Walaupun begitu, Khairi Jamaluddin telah memberi keputusan bahawa dia kata terima kasihlah kepada PAS dan Perikatan Nasional, tapi dia kata dia tidak akan membuat keputusan untuk masuk ke Perikatan Nasional atau PAS. Malah beliau waktu itu dia kata dia akan tetap setia dengan UMNO sebagai ahli biasa. Tapi kerana dia sudah pun dipecat daripada UMNO pada sekarang ini, dia sudah pun dipecat daripada UMNO dan dia bukan lagi ahli UMNO. Kerana itu kita fikir sekarang ini adakah dia akan masuk ke dalam PAS ataupun tidak. Tetapi ada satu yang saya fikir yang sebenarnya lebih sesuai untuk Khairi Jamaluddin masuk. Kalau dia tidak mau ke PAS atau Perikatan Nasional, saya fikir Khairi Jamaluddin lebih baik masuk PKR. Lebih baik dia masuk PKR. Kerana di dalam PKR, mungkin pada pendapat saya, intelektual, dia punya aura untuk Khairi Jamaluddin itu lebih sesuai di PKR. Ataupun di DAP, ataupun di DAP, ataupun di Amanah.
Tetapi bagi semua itu, pada pendapat saya dia paling sesuai di PKR. Walaupun begitu, kalau kita lihat di dalam DAP, ramai pemimpin-pemimpinnya yang berkaliber. Kalau kita lihat di dalam DAP, saya minta maaf kalau saya tersilap ke apa, tapi pada pendapat saya, DAP, kebanyakan YB di dalam DAP adalah orang-orang yang intelektual, terpelajar, semuanya terpelajar dan mempunyai aura intelektual yang luar biasa. Jadi ada dua saja bagi saya yang sesuai untuk Khairi Jamaluddin. Sama ada dia masuk PKR atau DAP. Walaupun begitu, ada banyak lagi yang lain yang dia boleh masuk sebenarnya. Dia boleh masuk ke MUDA bersama dengan Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman. Ataupun paling mengejutkan kalau dia tiba-tiba pula join dengan Tun Mahathir di Pejuang menjadi pembangkang. Tapi pada pendapat saya, Khairi Jamaluddin janganlah ambil keputusan, jangan buat keputusan yang silap dengan join Tun Mahathir. Kerana kita tahu Pejuang sekarang ini tunggang langgang, sedang dalam satu keadaan yang tak begitu bagus lah. PBM pun sama. Seluruh, kalau saya tidak silap, Negeri Sembilan lumpuh kerana semua AJK-nya letak jawatan. Jadi yang terbaik bagi Khairi Jamaluddin bagi saya ada dua saja, DAP atau PKR. Tapi pada pendapat saya secara pribadi, saya rasa lebih baik Khairi Jamaluddin masuk PKR. Pilihan kedua untuk saya rekomen kepada Khairi Jamaluddin kalau dia tidak masuk Perikatan Nasional ialah DAP. Kerana aura Khairi Jamaluddin lebih dia punya chemistry dia itu, saya fikir lebih baik di DAP. Lebih baik di DAP supaya dapat mengukuhkan lagi kekuatan Melayu di dalam DAP. Supaya tak ramai lah cakap nanti DAP ni parti resis. Jadi kalau lebih banyak Melayu di dalam parti DAP, jadi tak adalah orang nak kutuk, nak kecam lagi kata DAP ni parti resis. Okay, so PKR atau DAP, nanti kita tengok bersama-sama lah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ucapkan kepada Khairi Jamaluddin untuk jangan putus asa. Dunia belum berakhir. Kita jumpa lagi. Bye-bye.